Korang pernah dengar tak perkataan IKS dekat TV, radio atau kat mana-mana je? Dan mesti korang tertanya-tanya, IKS tu peranan dia apa sebenarnya? IKS atau nama panjang dia, Industri Kecil dan Sederhana ni, macam kilang yang besar tu tapi versi kecil. Dan pusingan ganti jualan pun tak lebih dari RM25 juta setahun. Dan IKS hanya ambil pekerja sepenuh masa tak lebih daripada 150 orang. Maksud IKS ni dia akan berubah-ubah dari masa ke semasa. Mungkin ikut peredaran ekonomi? Apa yang membezakan IKS ni dengan industri berat atau kilang besar? Ada 3 perbezaan. Pertama, IKS ni organisasi dia kecil dan mudah. Macam industri besar tu kan, dia ada banyak sangat cabang. IKS ni tak, dia ada kecil-kecil je. Yang kedua, IKS ni wujud di merata tempat dan ia kurang bergantung kepada kemudahan infrastruktur macam bangunan. Dan yang ketiga ialah IKS ni barangan dia tak gunakan teknologi tinggi dan canggih yang teramat macam kilang besar tu. Kalau korang nak tahu, IKS ni salah satu penyumbang kepada KDNK Ekonomi Negara. Dalam tempoh 1989 hingga 1994, kadar pertumbuhan ekonomi yang pesat ialah 84% setahun secara purata. Ada lagi. Dan benda ni takkan tercapai tanpa sumbangan dan sokongan besar dari industri kecil sederhana. Satu benda yang paling saya suka dalam IKS ni ialah dia dapat mengasah dan serlahkan bakat rakyat untuk membina empayar mereka sendiri dalam bidang perniagaan. Tapi dalam banyak-banyak yang saya cerita tadi, saya nak bagi tahu pasal peranan IKS dalam pembangunan ekonomi setempat dan wilayah. Peranan IKS ni dia banyak tau, tapi kita akan fokuskan kepada 2 peranan IKS. Peranan pertama ialah penawaran pembiayaan, geran, pinjaman dan insentif kepada pengurus IKS. Tujuan dia satu je penawaran ni, nak tarik ramai individu untuk turut serta dalam mengusahakan IKS di Malaysia. Contohnya, pihak kerajaan Selangor yang adakan khusus dan adakan dana usahawan mikro Selangor semata-mata nak tolong pengusaha IKS yang tak cukup modal, yang tak ada pengalaman. Bak kata pepatah, masih setahun jagung dalam bidang IKS ni. Seterusnya ialah pengalihan teknologi pembuatan dari tradisional kepada moden. Contoh pembuatan kuih siput. Awalnya pengusaha perlu guna kaedah tradisional atau guna tangan lah, senang. Dan hanya mampu hasilkan lebih kurang 100 bekas kuih siput sehari. Tapi dengan bantuan mesin IKS dan teknologi yang ditawarkan, pengusaha dapat hasilkan berkali ganda bekas kuih siput dalam masa 1 hari. Teknologi hasil dari ciptaan tempatan ni banyak hasilkan inovasi baru seperti mesin penapis, mesin pengadun, mesin pengisar, mesin pemotong. Banyaklah bagi membantu pengusaha IKS untuk meningkatkan pengeluaran mereka. Jadi, melalui teknologi canggih ni, pengusaha dapat jimatkan masa, kos upah dan dapat keuntungan yang sangat memuaskan. Di mana ada perniagaan, di situlah ada peluang pekerjaan. Dalam IKS ni, pengusaha menawarkan peluang pekerjaan terutama kepada masyarakat di luar bandar. Statistik menyatakan bahawa sektor perkilangan telah membuka peluang pekerjaan pada tahun 1990 di mana peluang pekerjaan adalah 1.3 juta. Hingga pada tahun 1994, peluang pekerjaan tu meningkat menjadi 1.9 juta. Banyak tu. Selain tu, IKS ni boleh meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di luar bandar. Banyak je cara yang dibuat untuk mempromosikan barangan IKS. Contohnya, memasarkan hasil di pasar malam, pasar tani, karnival. Dan pihak IKS pun ada buat konsep tau, iaitu satu kampung, satu produk. Menarik tak? Jadi IKS ni bukan sekadar berniaga je tau. IKS ni boleh dikatakan sebagai penggerak dan tulang belakang kepada pertumbuhan sektor perkilangan kecil dan sederhana. Ia juga mampu melahirkan usahawan yang berkelayakan dan setaraf dengan usahawan antarabangsa. Setiap pihak perlu sedar bahawa produk IKS ni penting dan perlukan bantuan untuk kemajuan. Siapa lagi kalau bukan kita yang sokong produk kita sendiri, kan?